Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada pensyarah subjek hadis Al-Mawdu'i USL 4093M iaitu Ustazah Munazzahah binti Zulkifli dan rakan-rakan. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami yakni kumpulan 8 akan membentangkan kitab nikah hadis Nabi mengenai meminta izin daripada janda untuk menikahinya dengan bercakap dan izin anak dara adalah dengan diam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya. Saya, Fatina Munirah binti Muhammad Jamalullain, bernama metrik di 193-123-18. Seterusnya, Zayana Batrisha binti Amran di 201-126-30. Dan Lili Atika binti Syarul Nizam di 193-12000. Nur Fatin Atira binti Sapudin di 193-11776. dan Mardiah binti Muhammad di 193-12442. Baik, slide seterusnya, isu atau situasi yang diberikan berkaitan dengan hadis ini ialah Pak Samad bersetuju dengan pinangan Affan selepas melihat anak daranya Adilah diam apabila ditanya sama ada beliau setuju atau tidak dengan pernikahan ini. Namun seperkara yang Pak Samad tidak tahu bahawa diamnya Adilah itu kerana dia ingin menjaga hati bapanya. Seterusnya matan hadis berserta maksudnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa ithnuha? Qala an taskuta. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berbincang dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda, ia diam. Muttafaqun alaih. Hadis yang akan dibincangkan ialah hadis yang menyebut bahawa wali perlu meminta izin daripada anaknya sekiranya beliau seorang janda untuk mengahwinkannya. Manakala sekiranya beliau adalah anak dara, maka keizinannya dilihat daripada diamnya saat ditanyakan mengenai pernikahan. Dalam hal ini terdapat pendapat daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala berkata, tidak sepatutnya seseorang menikahi wanita kecuali dengan izinnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jika dia tidak suka, jangan dipaksa untuk berkahwin, kecuali jika masih kanak-kanak, kerana ayahnya boleh mengahwinkannya tanpa kebenarannya. Adapun wanita yang telah balik tidak boleh selain ayahnya dan datuknya mengahwini mereka tanpa izin berdasarkan kesepakatan umat Islam. Assalamualaikum, saya Zayana Batrisha binti Amran, nombor metrik di 201122630, akan membentangkan tentang kalimah atau makna tertentu bagi hadis yang telah diberikan. Kalimah yang pertama ialah al-yaumu, yang bermaksud perempuan yang ditinggal oleh suaminya, sama ada ditinggal mati maupun diceraikan. Kalimah ini kadang-kadang digunakan untuk perempuan yang tak bersuami atau lebih dikenali sebagai janda. Kalimah ini betul dari sudut bahasa. Kalimah yang kedua ialah tusta'amar. Bermaksud seorang perempuan tidak boleh dikahwinkan sebelum diminta persetujuan dan keredoannya. Ia bermaksud ibu bapa yang mahu atau inginkan anak gadisnya berkahwin perlulah meminta persetujuan dan keredoan dari anaknya. Yang ketiga adalah al-bikru, yang bermaksud perempuan yang belum berkahwin, dan status ini merupakan kata lawan bagi janda. Ia adalah merupakan bermaksud anak gadis ataupun anak yang masih di bawah tanggungan ibu bapa. Sekian, terima kasih. Nama saya Lili Atika binti Syarul Nizam. Seterusnya saya akan menerangkan syarah hadis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, mana-mana perempuan, baik janda atau perempuan yang dinikahi tanpa izinnya, maka pernikahan itu tidak sah, kecuali bapa kepada anak perempuannya dan tuan kepada saudara perempuannya.
Kerana Rasulullah SAW menolak perkahwinan Kamsah binti Ka'zam apabila ayahnya mengawininya dalam keadaan terpaksa. Baginda tidak berkata, melainkan jika kamu ingin berbakti kepada bapa kamu, maka kamu benarkan dia mengawini kamu. Jika dia membenarkannya mengawininya, ia sama seperti memerintahkannya supaya mengizinkan ayahnya mengawininya dan tidak menolak hukumannya terhadapnya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui sebarang perselisihan mengenai anjuran meminta izin untuk anak perempuan kerana Rasulullah SAW telah memerintahkan dan melarang dari nikah tanpa izin. Sekurang-kurangnya ini disyorkan kerana ini boleh menggembirakannya dan mengelakkan perselisihan. Maksudnya di sini adalah pentingnya setuju atau tidak setuju, bukan soal diam atau bercakap. Jika anak dara pada zaman kini memang jenis yang bercakap, tiba-tiba apabila dipinang, dia diam, maka boleh jadi diam di sini bermaksud tidak setuju. Maka seharusnya si wali memastikan betul-betul apa yang dimaksudkan oleh si anak dara tersebut. Seterusnya, dalil sokongan. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, As-sayyibu ahakku binafsiha min walayiha walabikru yasta'zinuha abuha fil nafsiha wa iznuha sumatuha. Maksudnya, janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya dan izinnya adalah diam. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW pernah membatalkan perkahwinan seorang janda yang dinikahi oleh ayahnya tanpa persetujuan darinya. Anna ayaha zawjaha wa hiya sayyibu fakarihat zalika fa'atat Rasulullah SAW farada nikaha. Maksudnya, ia menceritakan bahawa bapanya mengkahwinkannya tanpa izinnya, sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu, lalu ia datang menemui Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membatalkan perkahwinan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Atirah binti Safudin, bernama matrik T193117776. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan mengenai perbahasan hukum kitab nikah bagi hadis ini, iaitu meminta izin daripada janda untuk menikahinya dengan bercakap dan izin anak dara adalah diamnya. Perbahasan hukum yang pertama adalah mengenai meminta izin daripada janda untuk menikahinya dengan bercakap. Hukumnya di sini adalah seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah meminta izin kepadanya. Hukum ini berdasarkan daripada Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari berkata, seorang janda yang sudah berusia baligh tidak boleh dikahwinkan baik ayah atau datuknya kecuali setelah meminta izin kepadanya. Ini berdasarkan kesepakatan daripada ulama-ulama. Maksudnya di sini adalah seorang janda itu hendaklah diminta izin terlebih dahulu untuk menikahinya dan tidak boleh menikahinya secara paksa tanpa meminta izin terlebih dahulu daripada janda tersebut. Perbahasan hukum yang kedua adalah mengenai izin anak dara adalah diamnya. Hukumnya, seorang gadis tidak boleh dikahwinkan kecuali setelah mendapat keredaannya. Setelah diminta izin untuk menikahi gadis itu, maka hendaklah dipastikan bahawa diamnya itu adalah tanda bersetuju atau tidak dengan perkahwinan itu. Jika tidak bersetuju, maka seorang ayah dan selainnya tidak berhak memaksanya untuk berkahwin jika gadis ini sudah berusia baligh. Inilah pendapat kebanyakan ulama-ulama sebagaimana yang diceritakan oleh At-Tirmizi. Sementara gadis yang belum berusia baligh boleh dikahwinkan oleh ayahnya secara paksa dan ini juga berdasarkan kesepakatan ulama-ulama. Akan tetapi, apa yang disebutkan dalam hadis tentang izin gadis yang ingin dinikahkan adalah diamnya adalah kerana
pada zaman Nabi SAW, anak dara di kalangan mereka rata-ratanya adalah gadis yang pemalu. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa izin anak dara adalah diamnya. Tetapi jika anak dara pada zaman kini memang jenis yang bercakap, tiba-tiba apabila dipinang dia diam, maka boleh jadi diamnya gadis itu di sini bermaksud tidak setuju. Maka seharusnya si wali memastikan betul-betul apa yang dimaksudkan oleh si anak dara tersebut. Okey, itu sahaja pembentaran daripada saya mengenai perbahasan hukum yang terdapat di dalam hadis ini. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentaran ini kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madia binti Muhammad, nombor Matrik D193124442. Saya akan sambung kepada pengajaran hadis, iaitu yang pertama, saranan Rasulullah untuk berkahwin dengan anak dara. Maka kat sini hadis tersebut dia menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menyarankan kaum muslimin untuk berkahwin dengan perempuan masih dara sebab menurut kata-kata yang baik, dia mampu mempunyai anak ramai dan lebih reda dengan kehidupan sederhana. Yang kedua, keperluan izin wali dalam pernikahan. Pernikahan tanpa wali tidak sah, namun Imam Syafi'i mengatakan bahawa apabila seorang perempuan berkahwin tanpa mempunyai wali, maka hak untuk mengahwinkannya berpindah kepada kadi, iaitu wali sultan atau wali raja, kerana dilantik untuk menjadikan kebaikan kepada orang Islam. Sekiranya anak dara meminta untuk mengahwinkannya dengan lelaki setaraf dengannya, wali wajib menjalankan amanah mereka. Jika enggan, dia hendaklah dikahwinkan dengan wali sultan. Namun, jika wali ingin mengahwinkannya dengan lelaki lain, dia berhak melarang anaknya menikah dengan lelaki pilihannya kerana pandangan wali adalah lebih sempurna berbanding anak daranya. Al-Quran juga turut melarang wali menyekat perempuan yang telah diceraikan, iaitu janda, setelah habis iddah kembali semula kepada suaminya apabila mereka ingin berbaik. Yang ketiga, persetujuan anak dara dan janda dalam perkahwinan. Sekiranya seorang gadis yang masih dara, wali perlu meminta izin dan diam adalah tanda ia setuju. Bapa dan datuk gadis tersebut tak boleh paksa anak mereka berkahwin sebab ia bukannya adalah tindakan yang afdal. Yang keempat, perbezaan giliran bermalam antara anak dara dan janda. Bila seorang lelaki ni dikahwin lebih daripada seorang wanita, dia wajib berlaku adil dalam memberikan nafkah, tempat tinggal, pergaulan baik dan melaksanakan kewajipannya. Sunnah bagi suami mengkhususkan 7 malam berturut-turut kepada anak dara yang baru dikahwininya. Manakala bagi janda yang baru dikahwini, mereka wajib mengkhususkan 3 malam berturut-turut untuknya. Baik, saya sambung pula kepada kesimpulan. Berdasarkan hadis ini, seorang gadis tidak boleh dikahwinkan kecuali setelah mendapat keredaannya. Seorang ayah dan selainnya tidak berhak memaksanya untuk berkahwin jika gadis ini sudah berusia balik. Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah meminta izin kepadanya. Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari berkata, seorang janda yang sudah berusia balik tidak boleh dikahwinkan baik ayah atau datuknya kecuali setelah meminta izin kepadanya. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Namun ulama berbeza pendapat mengenai janda yang belum berusia balik. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka boleh dikahwinkan ayahnya sendiri, dan menurut Imam Al-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad, seorang ayah tidak berhak mengahwinkan anak perempuannya yang keperawannya hilang lantaran persetubuhannya. Dalam hadis ini, dia menggunakan perkataan dikahwinkan. Bermaksud, seorang wanita mesti ada orang yang mengahwinkannya, iaitu wali, bukan dia mengahwinkan dirinya sendiri. Walaupun khilaf dalam mazhab tentang sah atau tidak sah nikah tanpa wali, namun hadis ini antara yang boleh dijadikan hujah yang kuat tentang perlunya wali dalam pernikahan. Maka kat sini anak dara pula tak boleh dikahwinkan juga oleh wali, melainkan dengan izinnya, sama seperti janda. Dan Nabi ada sebut tanda setuju seorang anak gadis ini ialah diamnya. Berbeza dengan janda.
kadar malu antara anak dara dan janda mungkin ada perbezaannya. Oleh kerana janda dah pernah berkahwin, maka dia boleh mengeluarkan suara menyatakan persetujuannya atau tidak ketika diminta oleh si walinya. Namun anak dara yang masih belum berkahwin, mungkin pada mereka agak berat untuk mengatakan ya. Lalu Nabi SAW mengatakan tanda setuju seorang anak dara ialah diamnya. Hal ini Nabi sebut tentang dimensi zaman, yang mana mungkin anak dara zaman sekarang sudah boleh mengaku ya apabila dipinang oleh jejaka idamannya. Maka tiada masalah tentang hal ini. Nabi juga ada memasukkan kat sini adalah pentingnya setuju atau tidak setuju. Bukan soal diam atau bercakap. Jika anak dara pada zaman kini memang jenis yang bercakap, tiba-tiba apabila dipinang dia diam. Maka boleh jadi diam beliau di sini bermaksud tidak setuju. Maka seharusnya si wali memastikan betul-betul apa yang dimaksudkan oleh si anak dara tersebut. Ada juga berlaku perbincangan dalam kalangan para ulama tentang anak dara dan janda. Mereka sepakat bahawa tidak boleh memaksa janda bernikah dengan mana-mana lelaki tanpa persetujuannya. Sumber rujukan tajuk pemetangan hadis kumpulan kami adalah dari PDF atau rujukan yang telah diberikan oleh pensyarah kami, iaitu Ustazah Munazahah. Sumber rujukan yang pertama adalah dari PDF Kitab Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulu Al-Maram daripada jilid yang ketiga oleh Syekh Abu Abdullah bin Abdul As-Salam Alusi. Sumber rujukan yang kedua adalah juga daripada PDF Kitab Syarah Sahih Muslim, iaitu Kitab Haji dan Kitab Nikah jilid yang ke-6 oleh Imam An-Nawawi. Pemetangan kami juga bersumberkan sumber rujukan daripada internet yang bertajuk Gadis diminta izinnya dan janda diminta perintahnya daripada laman web Al-Manhaj, dan nikah dengan anak dara dan nikah dengan janda. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.